Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibul mahbub syafil ilali mufarrijal kurub wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad li kulli ma'lumin lak. Faqala Allah ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal amrad wal fahsya' wal munkar wat ta'un wal fitnah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darkis syiqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da' wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-mukarram wal muhtaram ashabullah, tuan-tuan imam, tuan pengusi dan semua jawatan kuasa, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita zahirkan syukur sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah taala kurniakan kefahaman dan kurniakan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan yang berpanjangan, berterusan dan perlindungan daripada wabak penyakit. Dan kita doa juga kalau ada wabak penyakit, kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan dan permudahkan urusan mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ini kita sambung lagi kitab kita, masih lagi kita dalam kitab dosa-dosa besar. Hari ini masuk satu dosa besar, iaitu dosa besar kufur terhadap nikmat daripada orang yang berbuat baik. Kufur terhadap nikmat daripada orang yang berbuat baik. Kita diajar oleh agama Islam konsep syukur dan konsep terima kasih. Ini diajar dalam Islam. Bila mana Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada kita, maka syukur itu dengan pelbagai cara. Pertama, sama ada kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu dengan cara yang betul. Bukan hanya kita menggunakan nikmat itu dengan cara yang betul, malah kita menghargai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Begitu juga dengan manusia, bila mana manusia melakukan sesuatu kebaikan dengan kita ataupun memberi sesuatu kepada kita, maka kita diajar untuk berterima kasih dan juga memanfaatkan kurniaan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang betul. Banyak di antara kita salah faham dalam konsep syukur dan konsep terima kasih ini. Ada di antara kita bila mana dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa Allah Taala yang mengurniakan nikmat itu. Dan kita hanya sedari nikmat itu bernilai atau tidak bila mana nikmat itu hilang daripada kita. Sebagai contoh, kalau kita sebut, jangan cerita nikmat-nikmat yang berbentuk harta, tapi cerita nikmat yang ada pada diri kita. Sebagai contoh, nikmat muda. Bila mana Allah Ta'ala tarik nikmat muda kita, usia bertambah, masuk tahun 2022. Mana ada umur orang kurang, semua bertambah lagi tahun ni. Suka tak suka, awet muda tak awet muda, dia tak boleh bohong tentang umur. Walaupun muka dia mungkin baby face, muka macam budak-budak, dia rasa umur dia, yelah orang kata, Haji nampak muda. Nampak muda, tapi tak muda. Tu kena tahu. Puji nampak muda ni puji jahat. Dia bila nampak muda, dia rasa dia seronok, hidup lambat lagi mati. Ni jahatnya orang puji kita muda ni. Bila orang puji kita muda, kita rasa umur kita panjang lagi untuk hidup, menyebabkan kita rasa jauh daripada kematian itu.
Sedangkan tuan-tuan, kalaulah kita faham betul-betul pertambahan hari, pertambahan tahun, pertambahan detik, pertambahan saat itu mengurangkan jangka hayat kita di dunia dan mendekatkan kita dengan jangka hayat kematian kita. Itu kena faham betul-betul. Tapi bila mana hilang nikmat muda, kita rasa kalaulah muda dulu, aku jadi macam sekarang, tentu aku boleh buat ibadat lebih banyak daripada ibadat ketika tua ini. Nak tahu nikmatnya itu bila? Bila nikmat itu ditarik ataupun hilang daripada kita. Dan banyak lagi nikmat lain Allah Ta'ala kurniakan nikmat. Bila mana nak tahu nikmat sihat itu bernilai atau tidak, dia beri sakit, baru tahu nikmat. Bila mana Allah Ta'ala beri nikmat beribadat, boleh beribadat dengan sempurna, boleh beribadat dengan lapang dada, boleh beribadat dengan seronok, nak tahu nikmat itu dihargai atau tidak, bila Tuhan tarik nikmat itu, baru kita tahu betapa besarnya nikmat itu. Sebagai contoh dalam konsep sekarang, dulu kita semayang rapat-rapat, nak tahu nikmat rapat saf, sekarang ni rasalah bagaimana nikmatnya rapat saf dulu. Dulu orang suruh rapat, dikangkangkan luas-luas, dia nak lapang luas. Dulu bila kita kata rapat saf, tak mau rapat, tak mau kena orang sebelah, tak mau siku bertemu siku, bahu bertemu bahu, tak mau kena. Sekarang ambil semeter-semeter seorang buat. Mau kita tahu nikmat itu. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam konsep ataupun dalam konteks yang kita bahaskan pada hari ini, dosa besar orang yang kufur terhadap nikmat daripada orang yang berbuat baik dengan kita. Setiap kali orang berbuat baik dengan kita, betul orang tu tidak mengharapkan balasan, tapi bagaimana kita memberi penghargaan kepada dia, bersyukur dengan kebaikan yang dia buat kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah sebut mungkin kat sini ataupun di tempat lain, kadang-kadang satu benda yang kita lupa nak syukur hari-hari adalah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita orang-orang baik sekeliling kita. Allah Ta'ala mengurniakan orang-orang yang baik di sekeliling kita. Itu nikmat yang cukup baik pada kita, nikmat yang cukup kita kena hargai. Sekeliling kita ni Allah Ta'ala kurniakan orang-orang yang baik duduk dekat dengan kita. Kenapa tuan-tuan? Orang-orang yang baik ini dia jadi influencer, dia jadi pempengaruh yang boleh mempengaruhi kehidupan dan kebaikan yang kita boleh buat. Itu orang baik. Tapi bayangkan kalau kita dikelilingi oleh orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak baik, maka sudah tentu keburukan itu juga akan menjangkiti kita. Sebab itu syukur tuan-tuan, kita ni dapat anugerah orang-orang baik keliling kita ni. Ada orang sayang kita, syukur kerana masih lagi ada orang ada perasaan sayang pada kita. Syukur kalau ada orang masih lagi ada perasaan baik pada kita. Terima kasih kerana ada perasaan itu pada kita. Maka hari ini kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu, kerana hanya kepadakulah tempat kembalinya. Anishkurli, kata Allah Ta'ala, maka bersyukurlah kepada aku. Syukur pada Allah. Banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hari ini, tidak terganti dan tidak terbalas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ada satu riwayat menceritakan dalam sebuah kitab, kalaulah kita nak bandingkan betapa besarnya nikmat penglihatan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ni Allah Ta'ala bagi kita boleh melihat ni. Tuan-tuan, ada orang Allah Ta'ala tak bagi dia nikmat melihat. Ada orang Allah Ta'ala tak bagi dia nikmat melihat, dia tidak dapat melihat. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia nikmat melihat tapi tak berapa nampak, kena pakai cermin mata. Tuan-tuan kena tahu, orang pakai cermin mata ni, cermin mata ni nyawa dia yang buat pasal. Oh, nyawa ni tuan-tuan. Kita bangun tidur, tak cari orang rumah dulu, cari cermin mata dulu. Pasal kalau tak pakai cermin mata, orang rumah pun kita tak nampak. Penting sungguh cermin mata. Sebab itu tuan-tuan yang tak pakai cermin mata, syukur betul nikmat mata elok lagi. Dalam sebuah kitab menceritakan apa? Kalaulah nak cerita tentang nikmat mata ni tuan-tuan, seseorang itu kalau beribadat selama 500 tahun, dia ibadat 500 tahun. Kalaulah seseorang itu beribadat 500 tahun kepada Allah Ta'ala dengan sempurna ibadat itu,
Kalau ditimbang nilai ibadat 500 tahun dengan nikmat mata, maka berat lagi nikmat mata. Bayangkan tuan-tuan, berat lagi nikmat mata. Masya Allah. Itu belum cerita nikmat telinga, belum cerita nikmat mulut kita yang boleh makan macam-macam benda ni. Belum cerita lagi nikmat-nikmat besar yang lain. Cerita nikmat melihat itu saja. Kalau nak ditimbang dengan beratnya ibadat 500 tahun, maka berat lagi nikmat mata. Sebab itu ada orang Allah Ta'ala kurniakan dia mata, tapi rabun warna sebagai contoh. Tak dapat tengok juga cantik. Orang kata, saya ada seorang sahabat, dia rabun mata rabun warna. Dia kait rambutan, kita kait rambutan, makan yang merah, dia kait semua. Muda pun kait, tua pun kait. Pasal dia tak nampak warna. Kita pun tengok apa benda mutan muda nak makan ni. Dia kata bukan merah ke? Bukan, ini hijau kedahang ni lagi. Pasal apa? Dia tak nampak warna merah, dia rabun merah. Sebab itu jangan suruh orang rabun ni kait buah. Habis kita tetap makan semua, tuan-tuan. Kita yang boleh tahu tu buah merah, tu buah kuning, tu buah biru, kita tahu warna-warna begitu. Itu satu nikmat yang cukup besar pada kita. Sebab itu Tuhan kata apa? Syukurlah kepada aku. Kemudian kata Allah Ta'ala apa? Walidaika, dan juga kepada mak bapak kamu. Kamu kena syukur, kamu kena terima kasih pada mak bapak kamu. Tak sebut dalam Quran. Tak boleh nak cerita lah mak bapak ni, tuan-tuan. Tak boleh nak cerita. Tak ada manusia yang sehebat mak bapak ni, tak ada. Satu-satu manusia, hebat bagaimanapun, hebat lagi mak bapak dia. Kita tidak akan jadi bagaimana yang kita jadi sekarang kalaulah kita tak ada mak bapak kita yang ada sekarang ni. Itu kena tahu. Sebab itu dalam cerita apa pun, tuan-tuan, kita baca dalam kitab apa pun, cerita orang itu diharamkan syurga, salah satu sebabnya apa? Uququl walidain. Orang ini apa? Tidak taat ataupun derhaka pada mak bapak ni. Buatlah baik macam mana pun atas dunia, soleh macam mana pun dalam ibadat, orang puji pun kebaikan dia sebanyak mana pun, tapi dia dengan mak bapak, uququl walidain, neraka tempat dia. Saya pernah cerita panjang lebar pasal mak bapak ni. Ketaatan yang kita kena berikan kepada mak bapak, bukan hanya ketaatan kepada mak bapak kita. Mak bapak kita tentulah mak bapak kandung. Ketaatan juga perlu diberikan kepada mak bapak mertua. Ni kadang-kadang orang tak faham ni. Dia jaga mak bapak dia aja. Mak bapak mertua dia tak jaga. Sedangkan kedudukan mak bapak mertua dengan kedudukan mak bapak kandung itu, bagaimana kedudukannya, tuan-tuan? Sama level. Kedudukannya itu sama. Kalaulah orang ini taat mak bapak dia tapi derhaka pada mak bapak kandung, taat mak bapak kandung tapi derhaka pada mak bapak mertua, derhaka juga budak ni. Derhaka. Sebab itu tuan-tuan kena tahu, dalam hukum fiqh, seorang menantu dengan bapa mertua, menantu perempuan dengan bapa mertua, kalau bersalaman batal wuduk ke tidak? Tak batal wuduk. Sampai bila, tuan-tuan? Abadan abada. Selama-lamanya tak batal wuduk. Takdir Allah Ta'ala bercerai, kata contohnya. Dia kahwin, dia ada bapa mertua, dia ada mak mertua. Dia bercerai dengan laki dia. Boleh tak dia nak kahwin pula dengan bapa mertua dia? Oh, haram selama-lamanya. Walaupun dia bekas menantu. Bekas menantu dengan bekas bapa mertua, tak batal wuduk, tuan-tuan. Jangan main-main. Tak boleh kahwin. Haram kahwin sampai bila-bila. Menunjukkan kedudukan yang dekat itu. Kedudukan yang dekat itu. Bagaimana kita sebut hari ini taat? Sekadar kita taat pada apa? Sekadar kita taat kepada mak bapak kita, tak perlu taat pada bapak mertua dengan mak mertua. Itu satu kenyataan cukup salah. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, bersyukurlah pada aku dan syukur dengan kedua mak bapak kau, kata Tuhan. Syukur dengan kedua mak bapak kita. Kemudian kata Allah Ta'ala apa? Ilayyal masir. Dan hanya kepada aku sahajalah tempat kembalinya. Pusing ikut mana pun kehidupan kita atas dunia, ujung dia apa? Mati. Mati semua kita ni. Mati itu pemutus kelazatan hidup. Siapa sebut hidup tak seronok, bohong orang tu, tuan-tuan. Hidup seronok. Kalau kita cerita nikmat makan saja, nikmat makan itu telah memberi seronok pada kita dengan jumlah yang banyak. Banyak jumlah makan kita makan lah.
Apa tak sedap? Orang Melaka terkenal dengan asam pedas dia. Orang luar datang cari asam pedas kat Melaka. Sedap. Itu baru cerita asam pedas. Asam pedas pula banyak jenis. Ada ikan parang, ada ikan caru. Ni semua ada rasa-rasa yang berbeza. Baru satu jenis makanan kita kata dah jadi sedapnya banyak variety kita tu. Apatah lagi nikmat-nikmat yang lain. Tapi kena tahu apa nikmat yang ada, pemutus kepada nikmat dan sedap dunia itu mati. Soal dia tuan-tuan, ready tak ready kita nak mati? Apa agak-agak kebaikan yang kita buat yang mungkin menyelamatkan kita daripada keburukan selepas kematian? Kita ni takut mati. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan takut mati tak? Semua orang takut mati. Kalau boleh tak nak mati. Sebab apa kita takut mati? Kerana kita membayangkan kematian kita itu dengan cerita yang tidak baik. Kita bayangkan kalau kita mati esok dalam kubur kena balon. Kita bayangkan lepas kita mati ni dalam kubur jadi sempit. Mengapa kita jadi begitu? Sepatutnya kita menjadikan kematian kita itu satu benda yang seronok selepas ini. Satu benda yang seronok. Bagaimana nak seronok? Dengan syarat-syaratnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai contoh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cerita tentang Allah Ta'ala sebut apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Dan belanjakanlah harta kamu sebelum apa? Ayyatiya ahadakumul maut. Contoh, orang yang nak elokkan kematian dia, Allah Ta'ala beri tips. Apa tips dia? Pertama kata Allah Ta'ala apa? Dan belanjakanlah ataupun dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum kematian itu, ajal itu sampai pada kamu. Nak pastikan mati itu jadi baik, sebelum sampai mati itu, belanja dulu harta yang ada. Belanja. Kalau kamu tak nak belanja, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah Ta'ala apa? Bila sampai saat mati kamu simpan lagi harta yang banyak, kamu tak nak belanja, kata Allah Ta'ala apa? Kita akan mengeluh dan akan merayu dengan Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, kata kita. Fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak tolong lambatkan sikit kematian yang dekat dengan aku ni, minta tangguh sikit. Punya banyak Tuhan beri hidup sampai 70 tahun, nak mati minta tangguh lagi. Ya Allah, tolonglah tangguh sekejap je. Barang sekejap kematian aku ni minta tangguh. Apa tujuannya? Wa fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku dapat bersedekah dan aku dapat duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Bayangkan tuan-tuan, orang yang nak mati, Allah Ta'ala beritahu kita gambaran orang nak mati itu. Bagaimana nak menjadikan kematian itu baik? Ni Allah Ta'ala cerita tentang satu jenis kematian orang yang tak baik. Tuhan sebut kematian yang tidak baik supaya kita jangan buat kalau tak nak kematian tak baik. Siapa simpan harta banyak-banyak, siapa tak suka tempatkan diri bersama orang yang soleh, maka ini cerita Allah Ta'ala cerita. Minta tangguh dengan Allah Ta'ala kematian. Supaya apa? Dia boleh sedekah dan boleh menempatkan diri bersama dengan orang yang soleh. Tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Sedekah ni tuan-tuan menyelamatkan kita daripada api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Tepislah oleh kamu akan api neraka itu, walaupun hanya bisyiqqit tamrah. Walaupun hanya kamu sedekah sebelah kurma saja. Nabi kata apa? Tepislah api neraka itu daripada kena kamu, walaupun hanya sebelah kurma saja. Maknanya apa tuan-tuan? Kalaulah sedekah sebelah kurma itu boleh pahala selamatkan pada api neraka walaupun sikit, gunakan peluang itu. Nabi SAW, kita sedekah sikit. Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi ni bukan orang kaya. Walaupun kalau Nabi nak kaya, Nabi boleh lebih kaya daripada apa yang kita bayangkan. Satu hari Nabi SAW sembahyang subuh dengan para Nabi
Lepas saja sembahyang subuh, biasanya Nabi akan duduk wirid sikit ni. Tapi pagi tu, Nabi sembahyang subuh, lepas saja sembahyang, Nabi tak duduk lama. Nabi melangkah, maknanya Nabi melangkah-langkah para sahabat ni untuk balik ke rumah. Nampak Nabi tergesa-gesa. Satu kali Nabi sembahyang, lepas sembahyang, Nabi tergesa-gesa balik sehingga melangkah sahabat-sahabat ni. Perbuatan ini janggal kerana Nabi SAW dia bukan jenis orang yang tergesa-gesa begitu. Biasa Nabi lepas sembahyang, Nabi akan duduk santai, sama ada berwirid, berzikir, dan mungkin kalau ada para sahabat nak tanya permasalahan, maka itulah waktunya. Tapi pada kali ni Nabi sembahyang, lepas sembahyang Nabi ni tergesa-gesa balik sehingga melangkah-langkah sahabat nak balik ke rumah. Rumah Nabi dengan masjid tak jauh. Di mana rumah Nabi? Tu makam Nabi, tu rumah Nabi lah. Makam Nabi tu rumah Nabi. Di mana tempat Nabi sembahyang? Tu Raudah tu. Boleh bayang tak, Raudah dengan makam Nabi tu tak jauh. Tergesa-gesa Nabi balik, menyebabkan para sahabat ni tengok Nabi ni pelik. Masing-masing ada question mark. Pelik tengok Nabi ni, pasal apa pagi ni balik tergesa-gesa? Tapi seorang pun tak berani tanya, senyap je, pun tak tahu ya. Tak lama lepas tu tengok Nabi keluar daripada rumah. Dan Nabi lihat muka para sahabat yang duduk di dalam masjid itu. Muka penuh tanda pelik, muka penuh tanda tanya. Pasal apa Nabi balik tergesa-gesa? Maka Nabi SAW bila mana datang balik ke para sahabat, Nabi cerita dengan para sahabat. Nabi kata apa? Ketika mana aku sembahyang hari ni, kata Nabi, satu benda yang mengganggu fikiran aku. Dia kata baru-baru ni, kata Nabi, ada satu orang menghadiahkan aku seketul emas. Satu orang menghadiahkan aku seketul emas. Seketul emas ni mengganggu ibadat aku sampai aku duk fikir aku tak suka ketulan emas ataupun harta ini berada dalam rumah aku, kata Nabi. Maka tadi aku balik ke rumah aku beritahu isteri aku, segeralah ambil ketul emas ni, bagikan pada orang-orang yang ada keliling-keliling ni, bagilah siapa-siapa nak bagi. Yang pasti tidak ada ketulan emas ni dalam rumah kita lagi. Tu Nabi, tuan-tuan. Orang bagi emas kat dia. Kalau kita orang bagi emas, apa kita buat, tuan-tuan? Oh, minta maaf dia. Nak tengok pun kita tak bagi orang. Haji dapat seketul emas, tengok. Oh, tengok pun tak boleh. Tak bagi. Nabi tak boleh ada harta dalam rumah dia. Sampai satu riwayat menyebut, kalaulah ada orang beri harta kepada Nabi, harta tu tidak akan duduk dalam rumah Nabi lebih pada 3 hari. 3 hari dia mesti keluar. 3 hari je dia mesti keluar harta tu. Tak boleh duduk dalam rumah dia. Kenapa, tuan-tuan? Ini kita kata nilai sedekah ini tadi. Pernah cerita pula sahabat. Pernah satu ketika khalifah yang kedua dalam Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, dia nak tengok sahabat ni macam mana perangai dia, maka diuji satu sahabat ni dengan harta. Siapa sahabat yang diuji ni, tuan-tuan? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hari Sayyidina Umar panggil pembantu dia, asisten dia. Beri sejumlah duit pada asisten dia, pembantu dia. Kamu tolong pergi bagi duit ni kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sahabat dekat Nabi SAW. Orang yang paling Nabi percaya. Maka Sayyidina Umar nak uji dia, nak tengok dia bagaimana. Sayyidina Umar bagi pada satu orang, tolong bagi duit pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka pembantu ni tadi, orang suruhan ni tadi pun bawalah duit tadi pergi ke rumah Abu Ubaidah. Bila mana duit itu diberikan kepada Abu Ubaidah, Abu Ubaidah tanya, ni siapa bagi? Dia kata, khalifah beri pada engkau, ya Abu Ubaidah. Kata Umar, beri pada kamu duit ni, maka ambillah jadi hak kamu. Selepas diserahkan duit itu kepada Abu Ubaidah, pembantu ni tadi dia tak tahu balik. Dia menyorok sikit, dia intai. Sayyidina Umar pesan pada pembantu ni tadi, lepas saja kamu beri duit pada Abu Ubaidah, kamu jangan balik dulu. Kamu tengok apa Abu Ubaidah buat. Bila mana diserahkan duit itu, pembantu ni tadi pun menyorok sikit nak tengok apa Abu Ubaidah buat dengan duit yang ada di tangan dia. Tuan-tuan, dapat saja duit tu, tak ada pusing masuk rumah.
Abu Ubaidah pun panggil orang-orang sekeliling yang ada dekat keliling rumah dia. Apa dia buat tuan-tuan? Dia mengagihkan duit-duit yang khalifah beri tadi. Sehingga tidak ada satu keping pun duit tadi tinggal dalam kocek, tak ada. Beri semua pada orang. Dah habis duit tu tadi, barulah Abu Ubaidah masuk ke rumah. Pembantu ni pun tadi balik jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya dia, setelah kamu serahkan duit pada Abu Ubaidah tadi, apa Abu Ubaidah buat? Dia kata, aku tengok Abu Ubaidah ni tak ada pusing masuk rumah. Maknanya buka pintu, orang ambil duit, tak ada masuk ke rumah. Duit tadi telah diagih dan disedekahkan kepada semua orang, tanpa ada satu pun yang tinggal untuk dia. Kata Sayyidina Umar apa? Sudah aku jangkakan perkara itu akan dibuatkan oleh Abu Ubaidah. Itu cerita sahabat, tuan-tuan. Kita kalau orang bagi duit dengan kita, jangan kata nak belanja orang. Tak ada. Kita pun beritahu orang yang, kau jangan cerita-cerita dengan orang kau bagi duit kat aku ni. Nanti orang tahu, orang minta belanja. Punya baki kedekut kita, tuan-tuan. Itu dia. Nabi SAW bersabda lagi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah ialah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, kufur terhadap kebaikan mereka. Kata Nabi SAW, orang kalau dia tak bersyukur dengan Allah Ta'ala, dia juga tidak akan bersyukur dengan kebaikan manusia. Orang yang baik, kebaikan manusia dia ucap terima kasih, kebaikan Allah, anugerah Allah, dia syukur dan manfaatkan sebaik-baiknya. Inilah para sahabat. Sebagai contoh, sahabat bersyukur dengan kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Dapat duduk bersama dengan Nabi itu satu nikmat yang cukup besar pada mereka, sehingga dunia ni tak lekat dengan mereka. Kita bagaimana syukur kita pada Allah Ta'ala? Bagaimana syukur kita? Agak-agak tuan-tuan, apa satu ibadat yang kita buat istimewa dalam seharian kita? Dalam satu hari, kita hidup hari ni kan? Kita hidup hari ni, kita tarik nafas, hembus. Boleh tarik lagi tak? Contoh tarik nafas sekarang, hembus. Boleh tarik lagi tak? Hidup maknanya. Hidup tu maknanya. Kita kalau tarik nafas, hembus, tak boleh tarik dah. Itu ada tanda-tanda ataupun simptom mati tu. Tarik, hembus, habis. Tak boleh tarik dah. Tahu-tahu sekejap lagi dalam kubur dah kita duduk. Selagi mana kita ada tarik nafas, hembus nafas, boleh tarik lagi, hidup. Nak tanya, hidup kita yang Allah Ta'ala kurniakan pada hari semalam, kita jangan cerita hari ni baru awal pagi lagi. Semalam kurniaan Allah Ta'ala tentang kehidupan kita. Banyak tak yang kita dapat tuan-tuan semalam? Agak-agak, apa ibadat yang kita buat sehari semalam? Apa ibadat yang kita buat semalaman? Tetapi semalam punya ibadat, yang kita rasa ibadat itu sebagai tanda syukur kita di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita ni, apa? Agak-agak tuan-tuan, apa yang kita buat? Ada sedekah? Ada bagi orang makan? Ada bangun malam tahajud? Berapa lama kita sembahyang sunat? Berapa rakaat kita sembahyang dan banyak mana yang kita wirid? Berapa juzuk kita baca Quran? Ada. Itu tanya dan jawab pada diri kita sendiri. Semalam Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang besar pada kita. Kita diberi nyawa dan diberi kehidupan dalam keadaan ada kawan-kawan kita yang telah tidak dikurniakan kelebihan itu. Semalam kita hidup lagi. Ada di antara kawan-kawan kita semalam meninggal. Semalam Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang cukup baik. Semalam ada juga kawan-kawan kita yang Allah Ta'ala tarik nikmat sihat dan beri dia ujian sakit. Semalam Allah Ta'ala beri kita keamanan, ketenangan. Ada di antara kita yang Allah Ta'ala uji dengan musibah. Jadi nikmat-nikmat ini, kita syukur tak pada Allah Ta'ala? Apakah syukur itu hanya sebut Alhamdulillah saja? Itu satu cebisan daripada syukur, menyebut Alhamdulillah itu. Tapi bagaimana kita pulangkan semula segala kelebihan ini dalam kita mencari dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semayang tak boleh lama. Doa kunut tak nak baca panjang-panjang. Wirid tak boleh panjang. Kalau boleh imam baca surah-surah yang ringkas saja. Pasal apa? Saya ni lutut sakit, berdiri lama tak boleh. Tak apa. Kalau berdiri lama tak boleh, kita rokok lama. Rokok lama lagi tak boleh, pening. Kalau tak boleh rokok lama, kita sujud lama.
Sujud lama pun tak boleh, mabuk. Duduk lama pun tak boleh, sakit pinggang. Dah apa yang boleh? Dah apa yang boleh? Sebab itu orang tua-tua tanya kalau kita sakit. Orang tua-tua tanya. Saya ingat lagi arwah atuk saya kalau kita cerita tak sihat ni. Dia tanya tak sihat sakit ke mana? Macam-macam sakit dah. Dia tanya, ni boleh? Tangan boleh lagi? Boleh. Boleh tu okey lah. Selagi tangan ni boleh ke sini, okey kata dia. Yang lain pun tak boleh. Nak berdiri lama tak boleh. Duduk lama tak boleh. Rokok lama tak boleh. Sujud lama tak boleh. Ni lama boleh? Boleh. Inilah perangai yang tak betulnya kita ni tuan-tuan. Lepas itu bila cerita mati takut. Pasal apa takut? Pasal kita tahu ibadat kita bagaimana. Sebab itu syukur kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya dengan Alhamdulillah. Tapi bagaimana kita memulangkan segala nikmat kurniaan Allah Ta'ala itu. Dengan kita memberi mulia kepada Allah Ta'ala. Dengan kita membesarkan Allah Ta'ala dengan ibadat. Dengan amalan-amalan yang diperintahkan dibuat kepada kita. Dan orang yang tidak bersyukur kepada manusia itu kufur dengan kebaikannya. Siapa tak syukur dengan Allah, dia juga tidak akan syukur dengan manusia. Kalau Allah Ta'ala yang beri di pelbagai nikmat pun dia tak hargai, tak syukur, apatah lagi manusia yang hanya beri kecil-kecil punya nikmat ini. Lagi dah dia tak syukur tuan-tuan. Tidak cukup dengan hanya terima kasih. Bukan terima kasih itu saja yang kita nak, tetapi bagaimana kita menghargai pemberian orang itu. Gunakan dengan cara yang baik. Doakan sekurang-kurangnya orang yang memberi kepada kita kebaikan. Jangan hanya ucap terima kasih pada dia, tapi tolong doakan dia. Sebab itu kita diajar. Apa kita cuba tengok. Bila mana orang beri ataupun kita bayar zakat. Kita bayar zakat. Bila bayar zakat, apa doa yang dibaca oleh amil? Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Lebih kurang maknanya apa? Semoga Allah Ta'ala menggantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang kamu keluarkan. Doa itu, mengapa doa itu tidak kita baca bila mana orang beri kebaikan pada kita? Doakan orang. Sekurang-kurangnya doakan orang. Bila orang kurniakan kebaikan pada kita, jangan hanya ucap terima kasih, bukan hanya ucap Alhamdulillah saja, tapi tolong doakan dia. Sekurang-kurangnya doa dia, Ya Allah, semoga gantikan dia dengan benda yang lebih baik. Ataupun, Ya Allah, tolong ampunkan dosa dia dan terima kebaikan yang dia buat. Doa itu je. Orang kita cukup bakhil dengan doa. Sedangkan agama Islam, agama yang doa sepenuhnya. Agama Islam adalah agama doa. Jumpa orang, belum cakap apa-apa lagi apa? Doa dulu. Assalamualaikum. Jawab dulu. Waalaikumsalam. Itu doa tu. Baru cakap. Masuk rumah, belum jumpa bini, jumpa suami. Assalamualaikum dulu. Itu doa. Nak makan doa, kencing doa, berak doa, belaka tuan-tuan. Mana ada agama yang penuh dengan doa begini rupa? Lapar pun doa, kenyang pun doa. Nak makan lapar, Allahumma barik lana. Dah kenyang lagi kan? Apa benda? Alhamdulillahillazi at'amana. Masuk kencing dalam jamban, doa. Siap kencing pun doa, ghufranakallah. Doa belaka. Tiba-tiba bila ada orang buat kebaikan kepada kita, kita tidak mendoakan orang itu. Sebagai tanda kita berterima kasih, syukur dengan kebaikan orang, doakan orang. Doakan kebaikan kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita. Berkata salafus salih, kufur terhadap nikmat itu termasuk dosa-dosa besar. Samalah. Dan cara mensyukurinya adalah memberi balasan yang serupa dan berdoa. Sama tadi, dah cerita tadi. Kata golongan salafus salih, syukur dengan orang itu apa? Memberi balasan yang serupa dengan dia. Dan berdoa kepada dia. Orang hantar kuih pada kita. Orang hantar kuih. Bulan Ramadan, orang suka orang sedekah kuih, kita buat kuih. Orang buat kuih, dia hantar sepiring pada rumah kita. Sebagai tanda syukur, terima kasih, piring tadi kita ambil, letaklah kuih yang kita buat pula, beri pada dia. Ini tak ada. Dia hantar kepada kita, bukan main banyak kuih, kita pulang pinggan kosong. Itu pun pulang pinggan kosong tu sampai menuntut. Pinggan yang bagi hari tu, kalau tak pakai boleh dah pulang kot. Sampai menuntut pinggan. Ingatkan bagi yang pinggan-pinggan dia tadi. Allah pun tak faham juga orang macam ini. Jadi kita disebut oleh sahabat soleh, beri balasan yang serupa dengan dia. Ataupun kalau dia pernah tolong kita, insya-Allah kalau ada ruang kita untuk tolong dia semua, maka kita tolong dia. Maka itu agama Islam ajar kita.
bagaimana bersyukur dengan pemberian dan bersyukur dengan anugerah ataupun kurniaan yang diberikan oleh manusia kepada kita. Hargai dan jangan lupa doakan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan rezeki mereka dan gantikan apa yang mereka keluarkan itu dengan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis hari ni dosa ni pendek je ceritanya. Mudah-mudahan yang kita kongsi pada pagi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita dan jadikan ilmu ini memberi manfaat dalam amalan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu atas jahil, dhaif diri saya sendiri. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزينا بالأخلاق الحسنة الحلم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا لأبواب فضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا ميتنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.